Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, murid-murid sekalian. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita nak sambung lagi pelajaran kita pada tajuk istinja. Okey, istinja. Okey, apa itu istinja? Okey. Sebelum kita nak teruskan pelajaran, kita nak tahu dah dulu apa maksud istinja. Okey. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Okey. Istinja ialah kita menghilangkan najis yang keluar daripada kubul. Apa itu kubul? Kubul ialah kemaluan di bahagian hadapan. Okey, kalau lelaki lah, kalau perempuan. Biasanya apa? Air kencing dan sebagainya kan. Jadi kita nak hilangkan itu, kita panggil istinja ataupun keluar daripada dubur. Dubur ialah kemaluan di belakang. Okey, biasanya kita berak dan sebagainya, kita perlu bersihkan. Okey, kita perlu bersihkan. Itu kita panggil istinja. Okey, istinja. Jadi hukum beristinja adalah wajib. Okey, hukum istinja adalah wajib. Kenapa wajib? Kerana kalau kita nak solat, kita nak mengaji dan sebagainya, diri kita mesti bersih daripada kotoran ataupun najis. Jadi mestilah kita kena beristinja. Jadi nak beristinja ni, alat yang kita boleh gunakan ialah apa dia? Alat-alat yang kita boleh gunakan selain daripada air, kita juga boleh gunakan benda-benda kesat. Okey, benda-benda kesat. Contoh benda-benda kesat, tisu. Okey, kita boleh guna tisu untuk beristinja. Contoh kalau kita kencing, kalau air tak ada tisu je dalam bilik air, boleh gunakan tisu tu, kita lap kencing kita itu. Kita lap 3 kali. Ataupun tak ada tisu, kita duduk di kawasan yang tak ada tisu, tak ada air. Contohnya kita pergi berkemah dan sebagainya, hanya ada daun kering. Daun kering juga boleh digunakan untuk beristinja. Daun kering juga boleh digunakan untuk beristinja. Okey, sama juga kena sapu 3 kali di bahagian najis tersebut. Kalau air kencing lah. Kalau kita buang air besar ataupun berak tu, kita kena sapu juga 3 kali ataupun sampai bersih. Kalau 3 kali kita rasa tak bersih lagi, kita kena sapu lagi. Okey, ataupun yang ketiga, kita boleh juga guna batu. Okey, batu. Okey, tapi batu ni tak boleh gunakan batu yang tajam. Kalau kita perasan, ada batu yang contohnya batu sungai kan. Batu sungai tu dia bulat. Okey, maksudnya kalau kita tengok ada 3 bucu itu, okey, sesuai. Tapi kalau kita tengok ada batu yang tajam itu tak sesuai, dibimbangi akan merosakkan bahagian kemaluan kita. Itu tidak boleh. Okey. Jadi contoh-contoh ini boleh kita gunakan untuk beristinja. Sama ada kita gunakan air ataupun benda-benda kesat ini, ataupun nak gunakan kedua-duanya sekali. Memang air ada, tisu pun ada. Kita nak guna air pun, nak guna tisu juga. Okey, caranya kalau ada tisu, kita lap dulu dengan tisu, kita boleh basuh dengan air. Okey, boleh gunakan dua-dua sekali. Bahkan yang terlebih baik adalah gunakan dua-duanya sekali. Namun kalau gunakan air sahaja pun memadai. Gunakan tisu saja pun memadai. Okey, cumanya apabila kita gunakan tisu ataupun benda-benda kesat yang lain,
Okey, sekiranya kita tiba-tiba dah jumpa air, asalnya tak ada air, kan? Jadi kita terpaksa guna tisu, guna daun dan sebagainya, tiba-tiba dah ada air, sebaiknya kita basuhkan sekali lagi, bilaskan sekali lagi dengan air. Barulah kita kata betul-betul sempurna istinja tersebut. Namun kalau guna tisu, guna daun kering atau guna batu nak bawa solat, boleh dah. Dah sah dah. Cumanya kalau ada air ditambah lagi basuh dengan air, itu lagi sempurna, lagi sempurna. Okey. Alat-alat yang boleh digunakan untuk gantikan air ni, istinja ni, selain daripada air, kita boleh gunakan benda kesat macam Ustaz beritahu tadi tu. Contohnya lagi benda kesat apa? Contoh-contohnya lagi mungkin kertas. Kertas itu juga kesat. Kalau kita gunakan contohnya macam plastik. Plastik kesat tak? Plastik tidak kesat. Maka plastik tidak boleh digunakan untuk beristinja. Apa lagi? Kain. Okey, kain boleh tak? Kain dia macam tisu kan? Jadi boleh. Ataupun kita kata apa lagi benda-benda yang kita kata kesat, kita boleh perhatikan lah. Jadi benda tu mesti kesat. Maksud kesat itu, dia boleh menarik najis, dia boleh hilangkan najis. Kalau kata macam benda yang licin, macam kayu yang licin, botol air yang licin, kalau kita sapu, najis tu dia tak akan hilang. Okey, dia tak akan melekat pun dan tak akan hilang. Jadi itu tak boleh. Jadi perlu benda-benda yang kesat. Jadi Ustaz harap kamu faham. Kalau kamu tak faham ataupun kamu nak tanya, alat ni boleh tak Ustaz untuk beristinja, kamu boleh PM Ustaz secara personal nanti. Baiklah, antara kelebihan beristinja ni ataupun kita membersihkan kubul dan dubur kita ni, apa kelebihan dia? Yang pertama, ibadat solat diterima. Ya, ibadat solat diterima. Kerana kalau kita nak solat, kita kena pastikan diri kita bersih daripada najis. Kena bersih daripada najis. Baik diri kita ataupun pakaian kita ataupun tempat kita nak solat tu kena bersih. Okey. Jadi istinja ni dapat bersihkan diri kita, maka ibadat solat kita akan diterima oleh Allah. Yang kedua, kesihatan terpelihara. Ya, kesihatan kita terpelihara. Kerana apa? Kita jaga kebersihan. Cuba bayangkan kalau kita tak beristinja, kita kencing, kita tak basuh dengan air, kita tak gunakan tisu dan sebagainya, apa yang berlaku? Mungkin gatal-gatal dan sebagainya, akan dapat penyakit dan lain-lain. Jadi Islam sangat mementingkan untuk kita menjaga kebersihan. Kena ingatlah tu, di sekolah sebagainya, kena pastikan kita basuh betul-betul kencing. Kalau dah buang air besar, kena basuh betul-betul. InsyaAllah di sekolah ataupun di rumah kita ada air kan. Tapi kalau tak ada air, boleh gantikan dengan benda kesat yang macam Ustaz sebutkan tadi. Yang ketiga, terhindar daripada penyakit. Terhindar daripada penyakit lah. Sama je poin dengan nombor 2. Kesihatan terpelihara, terhindar daripada penyakit. Sama tu. Yang keempat, dikasihi Allah. Okey, dikasihi Allah. Ya, kerana ibadat kita diterima, satu, Allah akan sayang. Dan yang kedua, Allah sangat menyayangi orang yang menjaga kebersihan. Okey, orang yang menjaga kebersihan ni Allah sayang. Allah itu cantik dan Allah menyukai hamba-hambanya yang menjaga kebersihan dan kecantikan diri. Baiklah. Jadi sekian saja daripada Ustaz. Jadi apa yang Ustaz nak kamu buat ialah kamu sila salin balik. Okey. Salin balik maksud istinja. Okey, salin balik maksud istinja serta hukum beristinja. Dan yang kedua, kamu
tuliskan semula alat-alat untuk beristinja. Air, tisu, daun kering, batu dan sebagainya. Kamu tuliskan semula. Okey. Itu sahaja daripada Ustaz. Sekiranya ada soalan, pertanyaan, kamu boleh ajukan di WhatsApp Ustaz personal. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.